Ayat 58 ya. Surah Maryam muka surat 309. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوا غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ayat yang ketinggalkan 2 minggu yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke-58 daripada surah Maryam. Dan sebagaimana yang biasanya saya terjemah terlebih dahulu, mereka itulah orang-orang yang telah menerima nikmat daripada Allah ke atas mereka, daripada kalangan nabi-nabi dan daripada keturunan Adam dan daripada keturunan Nuh yang telah kami angkut, daripada keturunan Ibrahim dan juga Israel, dan daripada orang yang telah kami beri petunjuk hidayah dan orang-orang yang telah kami pilih. Bila mana dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Tuhan yang pemurah, lalu mereka menerap sujud sambil mereka menangis. Kemudian sesudah daripada mereka datang satu golongan atau satu keturunan yang mencuaikan atau melalaikan akan sembahyang, semata-mata mereka mengikut akan kemahuan sendiri. Mereka itulah yang akan menemui jalan kesesatan, kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat dan beramal dengan amal-amal yang soleh. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan diiniaya walaupun sedikit. InsyaAllah ta'ala itulah terjemahan
ayat-ayat yang sama-sama kita baca tadi, mudah-mudahan terlebih dahulu kita mendapat rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan mereka itu ialah golongan daripada nabi-nabi yang diutus, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu adalah keturunan daripada Adam alaihissalam. Keturunan daripada Adam alaihissalam yang pertama-tama ialah Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun kita sedia semua maklum, keturunan daripada Nabi Adam yang pertama ialah Nabi Idris, tetapi yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca ini ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang mana bahtera yang beliau telah buat, yang membawa keturunan daripada Nabi Nuh sendiri, ada 3 orang anak, Syam, Ham, Yapis. Ada 3 orang anak yang turut serta dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam, yang mana seorang daripadanya, Yam, yang tidak turut serta ataupun tidak termasuk dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. 3 orang anak Nabi Nuh inilah kemudiannya yang menurunkan akan zuriat, yang menurunkan akan zuriat, yang mana Nabi Ibrahim lah yang terkenal disebut di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim yang kemudiannya menurunkan 2 orang ataupun 2 keturunan, yaitu Bani Israel dan juga Bani Ismail. Bani Israel adalah isteri Nabi Ibrahim yang tertua, yaitu Sarah. Daripada sinilah yang banyak menurunkan nabi-nabi dan juga rasul. Di antara kalau kita lihat Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Armia, Azkia, Hizkil, Buza, Isa, kesemuanya itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim yang berasal daripada Nabi Ishak, kerana Nabi Ishak inilah yang menurunkan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah pula yang dapat gelaran dengan Israel, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian daripada itu Nabi Ismail pula menurunkan orang-orang Arab Musta'ribah, yang kita sedia maklum daripada Nabi Ismail inilah berkahwin dengan orang Zurhum, kemudian daripada itu menurunkan akan keturunan Bani Musta'ribah, yang mana sampai kepada Adnan. Daripada Adnan itulah yang menurunkan Bani Abdul Manaf sampai kepada yang kita katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat yang telah lalu saya telah kemukakan sebahagian daripadanya, iaitu dalam surah Hud. Cuba para sahabat semua tengok dalam surah Hud. Ya, saya akan terjemahkan dan kita akan hurai dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat yang ke-41. Ya, dalam surah Hud ayat yang ke-41. Saya baca sepintas lalu dan para sahabat semua cuba semak. Qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhubnahu wa kana fi ma'zaliya bunayarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim.
wa hala bainahuma mawju wa kana minal mu'rakin. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat ala judi wa qila bu'dan liqaumi zalimin. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laysa li bi'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Terjemahannya ya, Allah berfirman, naiklah kamu ke dalam bahtera yang telah kamu siapkan dengan nama Allah ketika belayarnya dan ketika berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku pengampun lagi maha penyayang. Lalu kapal itu pun berlayar membawa mereka dalam gelombang seakan-akan bukit. Nuh berseru kepada anaknya, padahal anaknya itu terpisah jauh daripada dia. Wahai anakku, naiklah ke dalam bahtera berserta dengan kami, dan jangan kamu berserta dengan orang-orang yang kufur ingkar. Berkatalah anak Nuh, aku akan lindungkan diriku di bukit untuk menyelamatkan diriku daripada air. Nuh berkata, sekali-kali tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan pada hari ini daripada ketentuan Allah kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Lalu dipisahkanlah keduanya oleh gelombang. Maka termasuklah anak Nabi Nuh itu daripada golongan orang yang tenggelam. Lalu Allah berfirman, wahai bumi, telanlah air kamu, wahai langit, berhentilah turun hujan. Lalu air pun surut. Maka selesailah perintah. Maka berlabuhlah kapal di atas bukit Yudi, dan dikatakan, celakalah bagi orang-orang yang zalim itu. Dan Nuh menyeru akan Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah daripada ahli keluargaku, dan janji kamu adalah benar, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik menghukum. Tuhan berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah daripada ahli keluarga kamu, kerana dia bukan beramal dengan amal yang soleh. Maka janganlah kamu memohon kepadaku apa yang tidak ada pengetahuan pada kamu. Sesungguhnya aku nasihati kamu supaya jangan termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Nuh berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu bahawa aku memohon kepada kamu sesuatu yang tidak ada pengetahuan padaku. Andai kata kamu tidak memberi keampunan kepadaku maka dan juga rahmat, maka aku termasuk orang yang rugi. InsyaAllah itulah terjemahan ayat-ayat yang sama-sama kita ikuti tadi. Baik, saya hurai. 2 minggu yang lalu kita sudah bicara berkenaan dengan Nabi Nuh buat bahtera. Selesai Nabi Nuh buat bahtera, kemudian daripada itu ayat ini menceritakan yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh yang tidak kurang daripada 70 ke 80 orang, iaitu hendaklah mereka masuk ke dalam bahtera tadi sambil mereka mengucapkan dengan nama Allah ketika bahtera itu berlayar, dan
nanti kelak ketika bahtera itu maknanya berlabuh, maka ucapkanlah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah pengampun lagi maha penyayang. Maka Tuhan Allah cerita kepada kita, maka bahtera itu pun berlayarlah membawa muatan yang terdiri daripada Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh serta orang yang beriman, diikuti dengan binatang-binatang cukup syarat. Dalam kapal tadi kesemuanya dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dalam pada itu, anak yang saya ceritakan tadi ketinggalan, namanya ialah Yam. Ya, Nabi Nuh sangat belas kasihan kepada anaknya. Kalau kita perhati, begitulah hubungan kita, ya, kalau ada hubungan darah daging, walau bagaimana sekalipun sebagai seorang Nabi, tentu ada merasa belas kasihan. Padahal Nabi Nuh dah diberitahu oleh Allah ada di antara keluarganya yang tidak turut serta masuk di dalam bahtera itu. Tetapi sifat sebagai seorang manusia, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya seorang penentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tetapi oleh kerana belas kasihan Nabi Ibrahim memohon juga Nabi Ibrahim supaya diampunkan akan ayahnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bapa saudara dia sendiri. Dan demikian juga seketika Maharaja negeri Mesir telah menghadiahkan seorang puteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Mariatul Qibtiyah. Daripada Mariatul Qibtiyah inilah melahirkan seorang anak diberi nama dengan Ibrahim. Kemudian Ibrahim telah meninggal dunia pada waktu kecil, maka keluar juga air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengetahui itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi sebagai seorang nabi, tetapi sebagai seorang manusia sifat belas kasihan memang ada. Sebab itulah nabi kita pun menangis, sehingga ada di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu menangis kematian anak kamu?" Maka Nabi memberi jawapan, sebagai seorang manusia Tuhan Allah jadikan sifat marah, sifat sedih, sifat duka cita dan sebagainya ada pada kita. Ya, jadi begitulah Nabi Nuh alaihissalam tadi melihat anaknya yang cuba untuk nak melawan akan gelombang yang begitu besar, sehingga Nabi Nuh sangat duka cita. Sambil Nabi Nuh berkata dalam ayat ni, wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya yarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, marilah berserta dengan kami dalam bahtera ini untuk menyelamatkan kamu daripada tenggelam. Oleh sebab terlalu kuatnya gelombang pada ketika itu. Tetapi apa jawapan daripada anak Nabi Nuh yang kita kata namanya tadi Ham, atau kata setengah ulama ialah Kanaan, dua nama yang mereka telah berikan. Maka berkatalah dia, qala sa'awi ila jabaliyya simuni minal ma', aku akan lari ke bukit, kata anak Nabi Nuh, yang akan menyelamatkan aku daripada air. Begitulah, walaupun sangat genting, hampir kepada tenggelam, namun pengharapan daripada anak Nabi Nuh masih ada. Dia merasakan bukit tidak akan tenggelam, tetapi dia tidak mengetahui akan kehendak kemahuan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu Nabi Nuh kata, qala la asimal yauma min amrillah,
pada hari ini tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan akan diri daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa marrahim, kecuali orang-orang yang dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahuma mawjud, lalu dipisahkanlah keduanya oleh gelombang yang sangat kuat. Arti fahamlah kita di sini, anaknya cuba berjuang untuk melepaskan diri daripada tenggelam, untuk lari ke kaki bukit, tetapi gelombang yang begitu besar, Tuhan Allah sebut tadi, laksana gunung-gunung. Artinya ombak yang begitu besar nak dilawan oleh anak Nabi Nuh, dia tidak terdaya upaya untuk nak melawan akan gelombang tadi, sehingga terpisahlah daripada bapaknya, yang mana bapaknya panggil dia supaya dapat naik bersama dalam bahtera. Maka Tuhan Allah sebut fakana minal mu'rakin, maka termasuklah anak itu daripada golongan orang yang tenggelam. Fahamlah kita daripada ayat ini, masing-masing cuba untuk nak selamatkan diri daripada tenggelam, lari ke kaki bukit. Tiba-tiba kaki bukit pun dikepung oleh air juga. Lama kelamaan maka tenggelamlah bukit tadi, sehingga ulama mengatakan 80 batu daripada puncak bukit. Maknanya begitu tinggi sekali bukit, tinggi, tiba-tiba banjir tadi yang taupan sangat besar naik ke atas bukit, daripada puncak bukit tadi 80 batu ke atas, ya, makna tenggelam. Fahamlah kita bahawasanya ketika itu maknanya lautan di bawah daripada banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Kemudian daripada itu diceritakan yang mana sampailah masa waktunya, Tuhan Allah berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah oleh kamu akan air. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, air yang begitu banyak tadi menenggelamkan seluruh permukaan bumi, diperintahkan oleh Allah supaya ditelan. Artinya dihisaplah oleh bumi akan air tadi. Wa ya sama'u aqli'i, demikian juga perintah Allah kepada langit, jangan diturunkan hujan lagi, maka hujan pun berhenti. Wa ghidhal ma, lalu banjir pun jadi surut. Dalam bahasa kita digunakan wa ghidhal ma itu surut ataupun timpas, ya, surut pun boleh kita kata, timpas pun boleh kita kata, artinya sudah kering air. Kemudian daripada itu wa qudiyal amru, maka selesailah urusan, ya, bumi dan juga langit tadi. Wastawat ala judi, lalu kapal itu pun terdamparlah di atas judi. Tuhan tak sebut sini bukit judi, tapi mengikut apa yang buat kajian, terdamparlah bahtera Nabi Nuh di atas bukit judi. Cuba kita lihat, mengikut daripada ikramah yang didapati daripada Ibnu Abbas, kapal ini mula berlayar iaitu pada 10 Rajab. 10 Rajab mula kapal ini yakni berlayar, sehingga berlabuhnya kapal tadi ialah 10 Muharram. Sebab itulah dianjurkan pada kita berpuasa pada 10 Muharram, yakni bertepatan dengan kapal Nabi Nuh, iaitu berlabuh di atas bukit judi. Ya, artinya 5 bulan, 5 kali 3 15, 5 bulan kapal Nabi Nuh terapung-apung di atas daripada lautan. Kemudian daripada itu
yang mana Nabi Nuh untuk mengetahui sama ada air itu memang sudah timpas atau sudah pandit atau sudah kering, maka Nabi Nuh perintahkanlah burung gagak untuk meninjau sama ada sudah kering atau tidak. Maka burung gagak pun terbanglah untuk nak menyelidik. Apabila burung gagak dapati sebahagian daripada bangkai-bangkai binatang yang sudah kekeringan sehingga sudah mati, maka dia pun terhenti di atas bangkai-bangkai binatang itu. Lalu dia pun sudah lupa akan perintah daripada Nabi Nuh untuk meninjau sama ada air sudah surut ataupun sudah pandit, maka dia pun makanlah bangkai tadi. Lalu Nabi Nuh perintahkan pula, iaitu burung merpati. Burung merpati terbang, kemudian daripada itu selidiki. Kemudian daripada itu maka dia pun ambillah satu ranting daripada ranting zaitun. Maka inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tin. Kita baca surah Tin, wattini wazaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Ada 4 orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Tin ini. Yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam. Kita maklum Nabi Adam telah melakukan dosa, yakni memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum orang yang duduk dalam surga di mana mereka tidak ada orang yang berdosa. Tetapi apabila Nabi Adam memakan buah yang dilarang, maka dia telah melakukan satu dosa. Apabila melakukan satu dosa, maka pakaian surga sudah tidak mahu lekat lagi pada tubuh Nabi Adam. Berkali-kali beliau mencuba untuk melekatkan akan pakaian surga itu, namun oleh kerana dosa yang telah dilakukan, maka pakaian itu terucut. Maka dengan sebab itu, untuk menutup aurat besar daripada Nabi Adam, maka Nabi Adam pun mengambillah daun tin untuk tutup aurat. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah, watin, yakni daun tin untuk menutup aurat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Tuhan Allah sebut wazaitun, perintah Nabi Nuh yang mana dilaksanakan oleh burung merpati, lalu diambilnyalah ranting daripada zaitun dan dibawa kepada Nabi Nuh. Fahamlah Nabi Nuh bahawasanya bumi sudah kering. Kerana apa? Di kaki daripada burung merpati tadi hanya lekat selut sahaja ataupun lumpur. Maka taulah Nabi Nuh sebahagian daripada bumi sudah kering. Kemudian Tuhan Allah sebut wa turi sini wa hadzal baladil amin, yang mana bukit Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga wa hadzal baladil amin, iaitu negeri yang aman, sentosa dan tenteram, iaitu Makkatul Mukarramah. Sesudah daripada Nabi menakluki kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, maka seluruh yang dikatakan di sekeliling Kaabah tidak kurang daripada 300 lebih berhala-berhala telah dihancurkan oleh para sahabat Nabi. Dan di Taif juga kedapatan berhala yang mana Tuhan Allah telah isyaratkan di dalam Al-Quran menceritakan berkenaan berhala-berhala itu kesemuanya dihancurkan oleh para sahabat Nabi. Jadi sebab itulah dalam surah Tin itu
ada 4 orang Nabi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, kesalahan yang telah dilakukan memakan buah sehingga pakaian tidak mau lekat. Nabi Nuh perintahkan kepada burung merpati untuk meninjau sama ada bumi sudah kering atau tidak. Nabi Musa iaitu menerima wahyu daripada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakluki akan kota Mekah. Kemudian daripada itu, kalau kita lihat yang mana ada juga cerita-cerita yang melucukan di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan yang mana di mana singa babi muntah mengeluarkan akan tikus. Kemudian daripada itu, tikus ini kerjanya ialah merosak akan bahtera. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala muntahkanlah pula singa. Yang mana singa memuntahkan, keluarlah kucing. Maka kucing tadilah yang kejar akan tikus-tikus sehingga habis dibunuhnya semua. Berlaku juga cerita yang lucu yang mana binatang keldai ataupun binatang keldai yang diajak masuk ke dalam bahtera sukar dan sulit sekali. Rupanya iblis tumpang semangkuk di ekor daripada binatang keldai tadi. Sebab itulah makna ditarik, dia tidak mau masuk ke dalam bahtera. Jadi saya buat cerita macam ini, mungkin ada di antara sahabat-sahabat juga membaca, bukan saya seorang saja membaca. Sebenarnya cerita-cerita seumpama ini sama ada kita nak pakai, terima ataupun tidak, terpulang. Kerana tidak ada sebut dalam Al-Quran, sudah tentulah tidak ada sebut. Malah hadis-hadis yang sahih pun kita tidak temui. Cumanya saya angkat slot sungguhlah pada ulama-ulama yang terdahulu, sampai perkara yang sekecil-kecil seumpama ini pun mereka selidiki dan dimasukkan dalam ilmu tafsir. Jadi Tuhan Allah sebut pula di sini cerita berkenaan dengan wastawat ala judi, maka kapal tadi pun berlabuhlah di atas bukit judi. Di manakah bukit judi itu? Sebab itu kalau kita lihat ulama yang terdahulu kata bukit judi ini letaknya adalah di Iraq. Tetapi apabila dibuat kajian sesudah daripada demikian itu, ternyata tidak benar. Yang mana orang yang membuat penyelidikan pada akhir-akhir ini kedapatan bukit judi itu letaknya di gugusan pergunungan Ararat di antara Turki dan juga Soviet Union, yakni Rusia. Jadi itu yang paling tepat sekali. Sebab apa? Mereka telah buat kajian dan didapati kapal Nabi Nuh itu sudah membeku ataupun membatu. Sebab apa? Oleh kerana puluhan ribuan tahun lamanya, sehingga dia sudah sukar untuk dibuat kajian. Yang jelasnya kedapatan kapal itu memang terdapat di atas bukit judi. Tempat yang saya sebutkan tadi ialah termasuk gugusan ke pergunungan Ararat di negeri Rusia dan juga di antara Turki. Maka kedapatanlah di sana. 2 minggu yang lepas saya buat kuliah di suatu tempat. Ada di antara sahabat yang menyatakan pada saya sudah pergi ke luar negeri. Dia memang betul apa yang saya sebutkan. Dia pergi melawat tempat mana kapal Nabi Nuh yang telah berlabuh, iaitu di sempadan di antara Turki dan juga Rusia. Jadi
Mereka yang mempunyai kemampuan dapatlah pergi sehingga dapat pergi ke tempat itu dan melihat sendiri tempat yang dikatakan gugusan daripada pergunungan Ararat tadi. Kemudian daripada itu dalam ayat ini pula kita lihat yang mana Nabi Nuh alaihissalam, wa nada Nuhu rabbahu, Nabi Nuh mengadu kepada kaumnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita terlebih dahulu mengikut kepercayaan kita orang Islam. Agama yang datang daripada langit, Islam, Yahudi dan juga Nasrani, yang mengakui bahawasanya memang berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Sebab itulah bekas daripada Mufti Syekh Muhammad Abduh, bekas Mufti negeri Mesir, yang mana beliau meninggal pada 1905. Beliau meninggal maknanya di awal abad yang ke-20, yang mana beliau sendiri menyatakan bahawasanya memang berlaku siapa yang tidak mempercayai maka akidahnya jadi rosak. Sebab tersebut di dalam Al-Quran. Cumanya yang menjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah banjir besar itu berlaku seluruh dunia ataupun hanya sebahagian daripadanya. Sebab itulah kalau kita lihat orang-orang yang beragama Majusi, penyembah api, begitu juga orang Qibtiyah, orang Mesir kuno, agama Cina, agama Hindu, mereka sebahagian daripadanya tidak mempercayai akan berlakunya banjir pada zaman Nabi Nuh, kerana mereka tidak memiliki kitab sebagaimana agama yang turun daripada langit, sebagai saya sebutkan tadi, Islam, Yahudi dan juga Nasrani. Malah mereka mengatakan Nabi Adam itu bukan orang yang pertama ataupun datuk nenek moyang kita yang pertama. Mereka mengatakan orang yang pertama ialah Kai Humrat. Boleh ingat tak tuan? Kita Nabi Adam, tapi orang Cina, Hindu, orang Qibtiyah kata orang yang pertama sekali bukan Adam tapi Kai Humrat. Itu nama, ya, pada kepercayaan pada mereka. Namun orang Hindu, orang Cina pun sebahagian mereka percaya juga berlaku zaman dahulu, yakni banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Oleh kerana negeri Hindustan, iaitu India, negeri Cina sebelah barat sana, yang mana tidak kesampaian banjir itu. Sebab itulah mereka tidak mengakui adanya banjir besar. Tetapi sebahagian daripada mereka, mungkin mereka membaca buku-buku daripada karangan orang Islam ataupun orang Yahudi Nasrani, maka mereka pun mempercayai juga adanya banjir pada ketika itu. Tapi pada pokok asalnya orang Cina, orang Hindu, mereka tidak mengakui adanya banjir, kalaupun berlaku tapi di sebelah negeri, bukan negeri sebelah India atau China, makna sebahagian daripadanya. Tapi apabila kita buat kajian, orang-orang yang membuat kajian, banjir besar itu memang berlaku keseluruhannya sesuai pada zaman itu. Kerana apa? Bukti telah didapati yang mana kulit-kulit, tulang-tulang berada di atas bukit, dan kemudian daripada itu di dalam gua kedapatan juga tulang-tulang besar, mana membuktikan bahawasanya banjir besar itu memang berlaku sampai ke atas bukit. Sebab itulah ada tulang, daripada tulang-tulang yang berbagai-bagai jenis, tulang binatang, tulang ikan dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita baca sejarah, orang buat kajian minyak yang sampai pada hari ini, minyak petrol, minyak gas
minyak itu dan minyak ini asalnya memang daripada bawah bumi, lapisan bumi, kerana dahulu bumi ini telah ditenggelami oleh air sehingga kayu-kayu besar termasuk lapisan bumi, maka daripada sanalah mengeluarkan akan benzin ataupun minyak. Wallahu alam. Tapi itu hanya buat kajian. Tapi yang memang jelas, kalau berlaku banjir pada zaman Nabi Nuh, mengikut kita sebagai orang Islam memang wajib mempercayai. Tapi nak kata keseluruhan itu tidak jadi satu rukun pula kita percaya. Sebab apa? Tidak ada nas yang sahih mengatakan. Tapi kalau banjir memang dipercayai berlaku pada zaman itu, sebab Al-Quran sendiri telah menyatakan. Kemudian daripada itu, wanada Nuh telah mengadu kepada Tuhan. Wahai Tuhan, sesungguhnya anakku itu adalah daripada ahli keluargaku, kata daripada Nabi Nuh. Sesungguhnya janji kamu adalah benar, maka kamu memang sebaik-baik mendatangkan hukum. Maknanya Nabi Nuh memang percaya kekuasaan, kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Nabi Nuh muskil sebab anaknya ketinggalan. Kenapakah anaknya sampai ketinggalan? Diajak masuk ke dalam bahtera, tidak turut serta dalam bahtera, sehingga ada sebahagian daripadanya yang berhayal anak Nabi Nuh, iaitu yang saya sebutkan tadi, Ham ataupun Kanaan, bukan anak Nabi Nuh, tetapi anak daripada isteri Nabi Nuh, anak tepatan, ataupun dalam bahasa kita yang tepat anak tiri. Anak tepatan itu anak tiri, yang mana isteri Nabi Nuh telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Sebab itulah kalau kita baca kitab-kitab besar yang dikarang oleh ulama seperti Ibnu Katsir dan demikian juga Ar-Razi, Qurtubi, mereka telah menafikan sekeras-kerasnya bahwasanya tidak ada seorang pun isteri Nabi yang melakukan akan zina. Cuba lihat dalam surah Tahrim ayat yang ke-10. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qilat hulan nar ma'ad dakhilin. Ayat 10 surah Tahrim, yang artinya Allah telah membuat perumpamaan contoh orang-orang yang kufur ingkar, isteri daripada dua orang Nabi, iaitu Nuh dan juga Lut. Kedua-duanya ini adalah di bawah naungan kami daripada hamba-hamba kami yang beriman. Lalu isteri keduanya telah mengkhianati akan keduanya. Lalu keduanya tidak akan dapat menyelamatkan isteri keduanya. Maka termasuklah mereka daripada orang-orang yang inianya. Tuhan Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka beserta dengan orang-orang yang masuk. Jadi ulama-ulama besar kata khianat di sini bukan berarti isteri Nabi Nuh telah berzina dengan laki-laki lain sehingga menerbitkan akan anak yang kita sebut tadi ialah Kanaan. Tetapi khianat artinya isteri Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh gila, membuat bahtera di padang pasir. Kemudian daripada itu dia tidak mahu menyokong. Demikian juga isteri Nabi Allah Lut, yang mana dia tidak memberikan sokongan kepada Nabi Allah Lut, malah dia telah memberi sokongan kepada musuh Nabi Allah Lut. Dia memberitahu kepada orang-orang yang suka kepada orang laki-laki. Orang laki-laki suka bersetubuh dengan orang laki-laki. Pada zaman moden pada hari ini disebut ialah homoseksual.
Kalau orang perempuan suka bersetubuh dengan orang perempuan dipanggil lesbian. Jadi kalau kita nak hurai hari ini di Amerika sana, negeri barat sana, nak kata seluasanya pun tidak juga, tetapi yang mana mereka meminta kepada pihak penguasa supaya dibolehkan orang laki-laki kahwin dengan orang laki-laki. Cuba kita gambarkan, pada zaman Nabi Lut dulu, bumi telah ditunggang langgangkan oleh Allah akibat perbuatan songsang mereka. Tapi hari ini gamak kaum Nabi Lut pun sudah ada juga, sehingga meminta kepada pihak penguasa supaya diluluskan, dibolehkan mereka berkahwin dengan orang laki-laki. Jadi itulah ya cerita tadi berkenaan dengan yang ayat yang saya sebutkan tadi. Khianat bukan berarti dia mengkhianati itu berzina, tetapi tidak mahu menyokong akan perjuangan Nabi Nuh dan juga Nabi Allah Lut. Kemudian daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun nyatakanlah dalam ayat yang kita baca tadi, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Ya, yang tenggelam tadi bukan ahli keluarga kamu. Kata daripada Allah, innahu amalun ghairu salih. Ya, fahamlah kita di sini, kalau ada orang yang berhayal mengatakan isteri Nabi Nuh telah berzina dengan laki-laki lain, sebab itulah Tuhan Allah hukum anak itu tenggelam, bukan itu sebabnya. Jawapannya, Tuhan Allah kata dia bukan daripada ahli keluarga kamu sebab perbuatan dia bukan perbuatan daripada amal yang saleh. Itu jawapan dia ya. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau mengadu, meminta kepadaku apa yang kamu tidak ada mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu. Aku nasihatkan kamu supaya kamu jangan termasuk di antara orang yang bodoh. Dapatlah kita jawapan bahawasanya anak Nabi Nuh yang tenggelam itu berserta dengan ibu anak itu sendiri, isteri kepada Nabi Nuh, pun tidak dapat diselamatkan kerana keduanya adalah bukan daripada orang yang beramal dengan amal-amal yang saleh. Jadi fahamlah kita di sini, Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah, qala rabbi inni a'udzubika, aku berlindung kepada kamu wahai Tuhanku, supaya aku tidak meminta kepada kamu yang aku tidak ada ilmu pengetahuan tentang hal itu semua. Jadi Nabi Nuh kata, andai kata kamu tidak memohonkan, tidak memberi keampunan kepada kesalahanku itu, maka termasuklah aku daripada kalangan orang yang rugi. Itulah dia ya cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam dan juga anak dan isteri anaknya seorang daripadanya yang tidak dapat diselamatkan. Bila ditanya kepada Tuhan, maka Tuhan Allah beri jawapan, anak kamu itu bukan daripada ahli keluarga kamu. Kenapa sebabnya? Kerana perbuatan dia, amalan dia bukan daripada amalan orang yang saleh. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi 2 minggu yang akan datang. Siapa di antara kita yang ada soalan? Alhamdulillah, kalau tak ada soalan tu fahamlah semua. Jadi saya takut tak faham, sebab itu saya tanya. Kalau faham semua tak payah tanya tu, insyaAllah faham semualah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu s-solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.